Ekosistem agromakanan negara terus ditambah baik. Kertas Putih Kesihatan dapat persetujuan Kabinet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke istiadat mengarap Panji-Panji sempena Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kenderaan diraja yang membawa Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong berangkat tiba di perkarangan Dataran Pahlawan Negara kira-kira pukul 8.30 pagi. Sebanyak 21 das tembakan kehormatan turut dilepaskan oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat yang diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Asri Cik Wil. Sebanyak 5 panji-panji yang di-Pertuan Agong diarak iaitu Panji-Panji Regimen Askar Melayu, Regimen Ranger Diraja, Kor Armor Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Panji-Panji Tentera Udara Diraja Malaysia. Istiadat diakhiri dengan laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali oleh anggota perbarisan dan bacaan doa serta nyanyian lagu Negaraku bersekali lintas helikopter ATM. Al-Sultan Abdullah sekali lagi menerima lintas hormat oleh kelima-lima pesawat ATM sebelum meninggalkan majlis pada pukul 9.30 pagi. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Inisiatif penanaman untuk meningkatkan pengeluaran padi negara secara 5 musim dalam tempoh 2 tahun sebagai antara usaha menambah baik ekosistem agromakanan negara. Dan penetapan sistem peternakan tertutup bagi pengurusan ladang yang produktif dan selamat itu antara yang diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara JKSMN semalam. Turut dipertimbang usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menjamin ketersediaan bekalan makanan. Kerajaan juga berusaha mengurangkan defisit perdagangan dengan memperkuat aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pertanian. Juga meningkatkan ekspor produk pertanian bernilai tambah dan menggalakkan pengeluaran makanan secara domestik. Mesyuarat JKSMN dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi, Menteri-Menteri Kabinet berkaitan serta pegawai kanan kerajaan. Bagi menambah baik pendidikan di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 30 juta ringgit. Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan kepada sekolah Tamil di bawah kerajaan, manakala baki 10 juta ringgit untuk membantu hal berkaitan perolehan tanah untuk pembinaan SJKT serta urusan berkaitan SJKT yang masih belum selesai. Pelaksanaan itu kena cepat. Sebab itu KSU telah menjalankan tugas supaya mendapatkan rekod yang cepat. Kerana saya mahu laksanaan ini sekarang. Saya tak mahu akhir tahun. Mesti disegerakan kerana tidak adil bagi anak-anak kita terbeban dengan kemudahan yang sangat basic. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika berucap pada Majlis Hala 7 Pembangunan Pendidikan dan Masa Depan Masyarakat India di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC petang tadi. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan oleh pemimpin perosak. Kerajaan sedia pertimbang menaikkan harga lantai getah skrap. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, cadangan menaikkan harga sekurang-kurangnya RM3 sekilogram akan dibawa ke Kementerian Kewangan. Beliau yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata, cadangan tersebut berdasarkan permintaan dari pekebun kecil yang menyifatkan jumlah tersebut wajar susulan kos input pertanian yang semakin meningkat. Input untuk peladangan sekarang ini naik, khususnya baja dan sebagainya. Situlah mereka melihat bahawa
Untuk balik modal, mereka melihat bahawa RM3 itu merupakan apa yang mereka harapkan. Jadi saya akan membawa balik kepada peringkat kerajaan, kabinet dan akan mencadangkan kepada Kementerian Kewangan untuk melihat sama ada boleh dipertimbangkan tidak mengikut kemampuan sedia ada kerajaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian program Track Komoditi KPK 2023 Zon Utara di SMK Clifford Kuala Kangsar. Pada pembentangan bajet 2023, kerajaan bersetuju meningkatkan harga lantai getah dari RM2.50 kepada RM2.70 dengan peruntukan sebanyak RM350 juta. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini menerima Memorandum Cadangan Penubuhan Suruhanjaya Ekonomi GIG Malaysia SEGIM. Memorandum yang diserahkan kepada Timbalan Perdana Menteri tersebut bertujuan bagi menjaga kebajikan seluruh rantaian ekonomi GIG di negara ini. CEO dan Satuan Sekerja telah membawa perkara ini kepada saya lebih awal. Jadi hari ini mereka datang bukan sekadar untuk menghantar memorandum tetapi mengucapkan terima kasih di atas inisiatif UMNO yang membawa perkara ini. Dan UMNO akan memperjuangkan nasib pekerja-pekerja GIG di seluruh negara, insya-Allah. Ia diserahkan Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia Penghantar Zulhelmi Mansur sempena Perhimpunan Agung UMNO 2023. Dalam ucapan dasar Presiden semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengusulkan penubuhan SEGIM perlu disegerakan memandangkan sektor ekonomi GIG di negara ini semakin berkembang. Saudara, usaha kerajaan meneruskan pemberian subsidi kawalan harga ayam dan telur adalah pendekatan proaktif yang tepat pada masanya bagi membantu rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, meskipun kerajaan menanggung pemberian subsidi ayam dan telur RM200 juta sebulan, namun ia perlu dilakukan demi memastikan rakyat terus terbela. Kita telah mengambil kira tentang rakyat yang masih memerlukan bantuan kerajaan khususnya untuk mendapatkan protein yang paling murah ini, iaitu ayam dan telur. Jadi semalam kerajaan tidak keberatan untuk menyambung terus pemberian subsidi itu demi untuk kita memastikan rakyat dapat membeli harga ayam dan telur dengan harga yang dikawal oleh kerajaan. Beliau merasmikan program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan Ready dan menu rahmah peringkat negeri Kelantan di Pasar Siti Katijah, Kota Baru. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan Ops Manis 2023 yang sebelum ini hanya dilaksanakan di beberapa negeri telah diperluas ke seluruh negara. Kertas Putih Kesihatan akan dibentangkan di Parlimen pada 13 Jun ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia telah mendapat persetujuan Kabinet. Kertas Putih Kesihatan setakat ini yang saya boleh beritahu bahawa the fact that Kertas Putih Kesihatan telah kita bentangkan ke Parlimen, ke Kabinet, ya, dan Kabinet menyetujuinya dan kita akan dapat membentangkan Kertas Putih Kesihatan ini pada insya-Allah 13 hari bulan ini. Ya. Jadi itu yang telah diberikan oleh Dewan kepada kita dan insya-Allah kita akan sama-sama dengarlah nanti macam mana perkembangannya. Kertas Putih Kesihatan adalah permulaan perjalanan reformasi sistem kesihatan negara. Dasar komprehensif digunakan bagi membangunkan Kertas Putih berkenaan merangkumi tempoh pelaksanaan pembangunan selama 15 tahun. Selain Kertas Putih Kesihatan, Dr. Zaliha memaklumkan rang undang-undang kawalan produk rokok turut akan dibentangkan di Parlimen minggu depan. Penipuan dalam talian merupakan satu isu yang besar bukan sahaja bagi Malaysia tetapi untuk kebanyakan negara-negara lain. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata ia adalah hasil daripada dapatan G2G Ministerial Roundtable Scams and AI Governance di Singapura. Persidangan meja bulat menteri-menteri yang berlangsung selama 2 jam itu dihadiri oleh wakil 14 negara. Ia dipengerusikan oleh Menteri Perhubungan dan Penerangan Singapura, Josephine Teo.
Tio turut mendedahkan bahawa kerajaan menghadapi masalah kurang kerjasama dalam kalangan pelbagai platform penyedia atau over the top OTT yang rata-rata merupakan gergasi teknologi. Tambahnya, negara-negara ASEAN perlu bersatu untuk memastikan kesemua penyedia platform sosial media dapat menyediakan platform yang selamat untuk pengguna. Pusat Rawatan Tabung Haji TH Mekah berjaya memperoleh permit operasi daripada Kerajaan Arab Saudi. Pengarah Operasi Mekah Bahagian Perubatan Dr. Amin Shah Ahmad berkata, pusat rawatan yang mula beroperasi pada 26 Mei itu mempunyai pelbagai kemudahan setara dengan hospital pakar bertaraf sederhana. Antara fasiliti tersedia termasuk 194 katil, wad isolasi selain kehadiran 12 pakar kesihatan dan kecemasan. Ubat kita ni dia punya spektrum daripada ujung rambut. Kalau kita orang kampung ujung rambut cuma ujung kaki, insya-Allah ada kan. Kalau kita ada berlaku pengurang, kita akan beli di sini ataupun kita akan bawa balik daripada Malaysia dengan flight yang ada. Tak ada masalah lah setakat ni. Dan kalau maaf cakap, kadang-kadang kita dengan klinik kesihatan pun ubat kita ni hospital pakar minor kan, lebih sikit lah kita akan supply. Ketika ini, pusat rawatan tersebut telah menerima pesakit dalam kalangan jemaah meliputi pelbagai jenis penyakit dan mereka berusia 50 tahun ke atas. Sebelum ini, Pusat Operasi TH Madinah dan Operasi Ambulans telah menerima permit lebih awal. Wow, thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak ya. Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Bertemu kembali. Program Jeraya Wara Jom Cuti-Cuti Malaysia JCCM 2023 yang berlangsung di Pusat Beli Belah Wan Utama menawarkan lebih 100 pakej pelancongan dengan diskaun antara 15 sehingga 50%. Ya, Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata, ia bertujuan merancakkan lagi pelancongan domestik menerusi penjualan pakej secara terus kepada pengguna. Daripada dua Jeraya Wara yang telah kita laksanakan, kita telah mencapai lebih kurang pendapatan atau penjualan sebanyak 1.2 juta ringgit dan penjualan pakej sebanyak RM6,000. Penganjuran JCCM siri ketiga tahun ini menerima 40 penyertaan daripada pemain industri. Antara pakej menarik termasuk pakej eksplorasi 8 Pulau Sempurna, pakej kereta api ke Dabung dan pakej pelancongan durian. Sebanyak RM900,000 sasaran jualan ditetapkan. Tourism Malaysia dengan kerjasama Tourism Melaka turut menyediakan pusat informasi pelanggan bergerak TIC Mobile bagi mempromosi pelancongan Melaka sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Ia akan diteruskan lagi ke 5 lokasi lain di beberapa negeri. Bursa Malaysia diunjur kekal dalam sentimen konsolidasi antara 1,375 dan 1,390 mata pada minggu depan. Bursa Malaysia dijangka menyaksikan dagangan berhati-hati menjelang keputusan mengenai kadar faedah di Amerika Syarikat pada Rabu. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades yang Berhad, Tong Pak Leng, turut menjangka dagangan berhati-hati pada minggu depan walaupun mungkin terdapat aktiviti belian saham pada harga rendah. Jangkaan dilihat pasaran tempatan berada pada kedudukan lebihan jualan sekaligus memberi peluang kepada pelabur untuk mengumpul saham pada paras yang menarik berdasarkan penilaian mereka yang lebih murah.
Sentimen pasaran yang berhati-hati dijangka akan mempengaruhi pergerakan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu depan dengan faktor luaran kekal sebagai punca utama. Penganalisis menyatakan pelabur akan memantau hasil mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika yang dijadualkan pada 13 dan 14 Jun ini yang akan memberi isyarat hala tuju selanjutnya dolar Amerika.